يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qadim allazi in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Zakat itu urusan pemerintah. Sidang hadirin Jumaat sekalian, ketahuilah bahawa zakat merupakan satu ibadah yang sangat dekat dengan pemerintah. Perkara ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran melalui surah Al-Hajj ayat 41 yang telah disebut di awal khutbah ini, yang bermaksud iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ayat di atas merupakan salah satu ayat terawal yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ia bermakna ayat berkenaan adalah antara ayat-ayat madaniyah, iaitu ayat-ayat yang lebih menekankan kepada aspek pelaksanaan syariah Islam, termasuklah zakat. Persoalannya, kenapakah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu itu di Mekah dan memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan kewajipan zakat di sana? Ya, kerana sangat jelas bahawa sewaktu era Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai ciri-ciri pemerintah yang membolehkan baginda untuk melaksanakan zakat di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kuasa legislatif, iaitu perundangan, eksekutif, penguatkuasaan dan judisiari, iaitu kehakiman. Hakikatnya, ketiga perkara ini merupakan asas utama dalam pemerintahan, dan ia hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Madinah. Maka atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi agar melaksanakan zakat secara sempurna di Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa zakat adalah urusan pemerintah. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khuz min amwalihim sadaqah." Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat. Dalam ayat ini, kalimah ambillah itu bersifat kata perintah, fi'il amar. Dalam konteks ini, hanya pihak pemerintah sahajalah yang mempunyai kuasa untuk mengambil milikan orang lain, sama ada dalam keadaan mereka suka atau sebaliknya. Ia bermaksud, selain pemerintah, mereka tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk memerintahkan orang lain mengeluarkan hartanya. Sebagai perbandingan di Malaysia, hanya lembaga hasil dalam negeri yang berhak mengambil cukai pendapatan daripada kita secara paksa, iaitu undang-undang. Jelas bahawa pihak pemerintah jugalah yang berhak melantik pemungut zakat untuk mengambil zakat dari umat Islam. Seandainya bayaran cukai wajib diserahkan kepada pihak yang dilantik oleh pemerintah, maka sudah tentulah zakat yang lebih jelas arahannya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk diserahkan kepada wakil pemerintah. Justru ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai gubernur di Yaman, maka Nabi telah menggariskan satu arahan yang sangat jelas mengenai zakat kepada Muaz. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan fin amwalihim tu'khazu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Maka khabarlah kepada mereka, iaitu penduduk Yaman, bahawa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, iaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir dalam kalangan mereka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi SAW telah memerintahkan agar Muaz mengambil zakat atas kapasiti beliau sebagai pemerintah di Yaman. Punca kuasa itu pula datangnya dari Nabi SAW yang merupakan ketua pemerintah negara Islam di Madinah. Dalam hadis yang sama juga, baginda SAW telah memerintahkan penduduk Yaman supaya menyerahkan zakat mereka kepada Muaz sahaja selaku pemerintah dan tidak menyerahkan sesuka hati mereka kepada orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mutakhir ini kesedaran umat Islam terhadap zakat semakin baik. Namun begitu masih ramai yang beranggapan bahawa zakat adalah urusan peribadi dan bukannya urusan pemerintah. Sedangkan pemerintah hakikatnya berhak menguatkuasakan undang-undang untuk memastikan zakat terlaksana dengan baik di negeri ini. Buktinya, sejarah telah memaparkan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah dengan mengenakan undang-undang yang tegas kepada golongan yang enggan membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat." Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membezakan antara solat dan zakat. Riwayat Al-Bukhari. Tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menjadi bukti bahawa zakat adalah dalam kawalan pemerintah. Seandainya umat Islam enggan melaksanakannya sesuai dengan arahan, maka mereka boleh dikenakan tindakan yang sesuai sehingga mereka tunduk kepada kehendak pemerintah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa menyerahkan zakat kepada pemerintah adalah satu sunnah yang sangat utama dan mempunyai banyak kebaikan. Di antaranya, pertama, pihak amil yang melakukan kutipan zakat dapat mengira dengan pasti bahawa zakat yang dikeluarkan itu adalah tepat. Ia dapat mengelakkan seseorang daripada mengeluarkan zakat dengan tidak betul atau salah kiraannya. Yang kedua, penyaluran dana zakat kepada asnaf yang 8 juga dipastikan sampai kepada mereka yang benar-benar layak. Ia dapat mengelakkan isu zakat tidak sah apabila tersalah menyalurkan zakat kepada individu yang bukan asnaf. Yang ketiga, pengagihan zakat juga akan berlaku dengan lebih adil dan berkesan kerana pihak pemerintah mempunyai autoriti dalam menjana data yang cukup bagi mengenal pasti tahap kemiskinan sebenar di sesebuah negeri. Yang keempat, pengelolaan dana zakat adalah teratur kerana agihan zakat dipandu oleh keputusan fatwa dari Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Yang kelima, pelaporan pengurusan zakat juga dilakukan dengan telus serta dipastikan bersih dalam kawalan pelbagai badan berautoriti seperti Jabatan Audit Negara. Yang keenam, dapat menangani kemiskinan secara holistik melalui sistem yang dikawal dengan baik oleh pihak pemerintah dan bukannya oleh individu atau sesebuah pertubuhan yang mudah berlaku bias atau pilih kasih. Hadirin sekalian, di Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor merupakan ketua agama Islam dan sekaligus menjadi pemerintah dalam hal ehwal agama Islam di negeri ini, serta wajib ditaati arahannya sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Dengan kuasa pemerintahan yang ada pada baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memerintahkan agar urusan zakat di negeri ini dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Zakat Selangor sebagai
entiti yang sah di bawah Majlis Agama Islam Selangor, bertanggungjawab penuh dalam urusan zakat. Maka umat Islam di negeri ini hendaklah mematuhi arahan perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam melaksanakan kewajipan berzakat. Ia bukan sahaja mematuhi arahan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah terbukti bahawa Lembaga Zakat Selangor selama ini telah mampu memainkan peranannya dengan sangat berkesan dalam membantu umat Islam di negeri ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat itu adalah di bawah tanggungan pemerintah. Yang kedua, umat Islam juga hendaklah menyedari bahawa di negeri Selangor, Lembaga Zakat Selangor telah diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai wakil pemerintah untuk melaksanakan urusan zakat. Yang ketiga, umat Islam berpeluang melaksanakan kewajipan berzakat melalui 23 kaunter Lembaga Zakat Selangor di seluruh negeri, atau melalui medium online, ataupun menerusi ejen-ejen zakat bertauliah demi memastikan ia benar-benar berkesan kepada asnaf yang menerimanya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk, iaitu tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa kental. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالتنا ملكنا المعظم سلطان Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Al-Sultan Salahuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamik ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui Lembaga Zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba' wal bala'a wal marad والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا الصفوف واعتدلوا وأسلموا الأنصار. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام أنت السلام وحينا ربنا بالسلام وجنتنا والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك وعلى سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وقرابته وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولأزواجنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للوالدين وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه
ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاز منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل رمضان تقضيه لنا خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد